Assalamualaikum Malaysia. Kak Lina Pom-Pom datang lagi lah, dek. Hari ni Kak Lina selamat. Kak Lina selamat boleh. Hari ni kita lah duduk sini sebab Abil kan tak apa sihat. Okey, cantik. Okey, so sekarang ni kita nak bagi tahu. Hari ni di Melodi kita ada cerita panas. Kau nak tahu cerita apa? Oh, dekat sangat Okey. Kau nak tahu cerita apa? Korang kena kekal sampai ke hujung rancangan. Sebab apa? Hari ni kita ada cerita Ikram Dinsley kita ada. Lepas tu kita ada cerita Rosita Cik Wan. Lepas tu ada sesi The Dawn. Lepas tu ada kisah pasal Kak Shani 2 job RM500. Apa macam tu? Lepas tu katanya ada cerita pasal Sheila Hamzah. Dan yang paling tak tahan, kita juga ada cerita pasal Shiha Ziki. Nervous. Katanya ada orang tak suka pula kali ni. Macam-macam sekarang. Tapi tak apa. Jom kita tengok video sekarang ni. Jom. Ciki-ciki bum-bum, cium-cium sikit. Diorang ni nak mengentam ni, sebenarnya diorang dah tak ada kerja dah. Tak boleh pakai. Takut adik. Takut. Tapi kita expect kita buat the best. Salah saya minta maaf. Dah lah kau offer aku sikit, lepas tu kau cakap macam tu. Orang yang macam tu ada masalah jiwa. Kita lock masalah jiwa bak kata Shiha Zikir. Okey, macam biasa kepada anda semua, jangan lupa follow laju-laju akaun Instagram kami di Melodi TV3 dan juga Twitter Melodi TV3 Official. Dan jangan lupa gunakan hashtag Melodi TV3 untuk sebarang cadangan ataupun komen di Twitter dan juga Instagram. Okey, sekarang ni jom kita nak saksikan kita punya cerita kita yang pertama, yang panas, yang menggelegak semua ada. Jadi jom kita tengok video ini sekali lagi, adik. Katanya cerita pasal sesi The Dawn, pasal Cik Ta dan juga AJL. Jom. Komposer Raja Nazrin Shah. penulis lirik Faslia Isyamuddin, lagu Pelukan Asmara. Pelukan Angkasa, penyanyi SOG dan Sheila Hamzah. Baiklah, minggu lalu kemeriahan anugerah juara lagu ke-36 telah pun melabuhkan tirainya dengan mengangkat lagu Pelukan Angkasa nyanyian SOG dan Sheila Hamzah. Tahniah dari kami, Melodi. Terlebih excited. First of all, congrats SOG. So mungkin apa perasaan korang? Alhamdulillah, kita orang bersyukur dan kita orang tak pernah expect sampai tinggi ni kita cakarnya, langitnya. Kita cuma bermimpi je and kita nak buat sehabis baik as kita punya group and kita nak bagi impact persembahan kita ni pada orang ramai yang bagi orang happy. Ni rezeki lah, Alhamdulillah. Kita tak expect this. Tapi kita expect kita buat the best lah. Ya, kita orang memang target hari ni sebenarnya nak perform yang paling puas. Bila 10 tahun nanti, 20 tahun nanti anak kita tengok, anak kita bangga tengok kita perform. Itu yang kita orang target. Orang tu betul lah. So mungkin apa yang korang nak katakan kepada peminat-peminat menyokong korang dari dulu sampailah menjadi juara AJL 36? Terima kasih banyak-banyak sebab dari dulu sampai sekarang yang sudi menyokong tanpa syarat sampai ke hari ini. Terima kasih pada semua yang sudi membantu kami dalam perjalanan kami. Mereka yang come and go, semua tu takdir dah bawa kita ke sini. Hadiah ni sebenarnya adalah untuk korang semua. Saya memang nombor 1. So apa masuk tak nombor 1. Nakal itu juara. Tak ada, sebab saya dah pernah dapat naik juara. So nak juga merasa, so dengan kehadiran SOG dapat juga saya merasa. So thank you SOG, thank you Kak Faz untuk lagu Pelukan Angkasa ni. Saya harap dia dapat memenangi hati semua orang dan kita semua, tak kira lah siapa-siapa finalis pada malam ni ataupun siapa-siapa yang mengimpikan untuk berada di pentas AJL ni akan berkarya tanpa sepadan. Itu saja. Dan juga benda ni tak habis sini. Tak habis. Malam anugerah muzik berprestij AJL 36 telah mencapai 5 juta penonton, menjadikan rancangan paling tinggi tontonan daripada jam 9 malam hingga ke 12 malam, menjadikan rancangan paling tinggi berbanding rancangan-rancangan yang lain. Bahkan di media sosial, hashtag AJL36 menguasai 93% perbualan, terus trending, termasuklah hashtag SOG, hashtag Sheila Hamzah, hashtag Marsha, hashtag Aina Abdul. Semoga kita bertemu lagi di AJL 37 tahun hadapan. Tahniah diucapkan
ucapkan kepada SOG, kepada Sheila Hamzah, kepada Masha Milan, Aidra, semua tahniah diucapkan. Yang paling penting, kita nak bagi tahu sekali lagi, meraih sampai 5 juta penonton katanya dan mengalahkan channel-channel yang lain. Cenggini pergi dia. Jadi Kak Lina nak ucapkan tahniah sekali lagi. Memang persembahan korang semua memang betul-betul meninggalkan kesan. Okey, cantik. Yang ini pula. Okey, seterusnya ni Kak Lina nak tengok jugalah kisah pasal Cik Ta. Katanya, yelah, walaupun dia dah lama dalam industri, dia kekal relevan, menjadi duta. Lepas tu dengan job berlakon, tak habis-habis, tak henti-henti. Memang cengginilah Cik Ta. Cik Ta memang nombor 1, terpaling api. Dan bukan tu saja, kita juga nak dengar cerita. Ingat tak yang penyanyi Sassy The Don tu? Katanya dah keluar lagu baru, dek. Tajuk lagu dia Come Follow Me. Ni kita nak follow lah story dia ni. Yang paling penting itulah dia, yang Cik Ta ni yang tak tahan ni. Cik Ta ni yang tak tahan. Sebab apa? Kak Lina memang kagum dengan beliau. Beliau dah lah cantik. Lepas tu kekal berada dalam industri dah berapa lama dah, daripada Kak Lina rasa mungkin dalam 20 lebih tahun agaknya Cik Ta masih lagi kekal berjaya bersama-sama dengan kita semua dekat dalam industri muzik. Bukan industri muzik, industri lakonan. Dia memang meriah sampai sekarang. Jadi oleh itu, jom kita tengok video Sassy The Don dan juga Rosita Cik Wan lah, dek. Ajo. Baiklah, kita mulakan cerita melodi dengan Sassy The Don. Jika sebelum ini Sassy sering muncul dengan lagu-lagu berentak reggae, kali ini dengarnya bakal muncul dengan single terbaru yang mendapat sentuhan dari negara Sweden. Wah. Menarik ni, mesti lain bunyi muzik kali ini kan? Jom kita bersama dengan Sassy The Don. Dengarnya Sassy ada keluarkan single terbaru bertajuk Come Follow Me. Boleh ceritakan sikit mengenai lagu ni? Lagu ni memang sebuah lagu yang penting pada Sassy because proses pembikinan lagu ni bukan semudah ataupun cara kita rekod seperti biasa. Proses pembikinan lagu ni semuanya Sassy buat kat Sweden, tapi Sassy tak pergi Sweden. Dia punya producer, mixing engineer, mastering engineer. Sassy rasa proses pembikinan lagu ni dia lain daripada semua lagu yang Sassy pernah buat. So lagu ni pun berkonsepkan reggae lah? Tak sangat. I actually call it future reggae. I may be the first one might be doing this. Memang konsep lagu Come Follow Me ni I call it future reggae sebab I believe that this sound yang kita create memang lain. So if you actually listen to it, you will like rasa macam rentak ni daripada 80s, lepas tu ada 2021, lepas tu macam ni macam tu, you know. Memang dia European dance Euro. Tadi Sassy ada mention mengenai kolaborasi dengan orang Swedish. Kenapa tak collaborate orang Malaysia? Kenapa nak ambil orang Swedish? Ada perbezaan ke? I rasa dengan Malaysia, bukan I tak pernah collaborate dengan artis Malaysia kan. If you look back into my history, Sassy adalah di antara artis yang paling banyak berkolaborasi dengan artis Malaysia. Sassy pernah collaborate dengan Zainal Abidin, Amy Search, Amy Mastura, dengan Anita Sarawak, dengan Ning Baizura. So many Malaysian artis yang Sassy dah collaborate dengan. Of course, Sassy memang berminat untuk collaborate dengan artis-artis yang muda, tapi I feel that time will come because right now Sassy tengah fokus on what is important to take my song out daripada Malaysia dan supaya kita bolehlah banggakan Malaysia. Mesti payment diorang pun akan mahal. Ni pula kolaborasi dengan orang yang pernah nominated Grammy Award. Mana Sassy dapatkan dana lah ataupun budget pada tu? To let you know, I'll be very honest, bila Sassy kerja dengan foreigners, ada diorang punya cara bila diorang charge seseorang artis tu banyak ataupun sikit. Itu terpulang pada mereka. Bila Sassy kerja dengan all these big people yang I work with, I can tell you that they never charge me a lot. Diorang pun nak nama diorang diperkenalkan. Sebelum tu, happy birthday. Thank you. Yang berapa ni? 49 dah. Cik Ta pun ada produk sendiri, tapi Cik Ta masih menjadi duta untuk produk lain. Macam mana Cik Ta buat keputusan? Tak ada masalah sebab orang tahu kita ada tudung dan I pakai tudung. Untuk I punya sendiri collection pun kita akan keluarkan tudung untuk raya. Tudung kan berbeza. Ada orang suka macam ni, ada orang suka macam ni. Tak kisahlah brand apa pun orang beli sebab design dia. Mungkin ada orang beli sebab brand dia. Tak ada masalah sebab kita ada mutual agreement yang macam okey tu produk you, ni produk I macam tu. Cik Ta, kita tengok kan kebanyakannya produk-produk lain ambil star famous ke, ambil pelakon-pelakon yang muda. Cik Ta di usia yang hampir ke 50 tahun masih kekal relevan. Apa komen? Rezeki juga kan, betul. Kalau you cantik, you terkenal, you macam mana pun, kalau bukan kata rezeki you, bukan rezeki you kan. Tapi Alhamdulillah lah, mungkin kriteria yang diorang nak tu memang ada dekat I. Kita tengok Cik Ta diangkat sebagai ikon untuk Hari Wanita Sedunia. Ada tak komen? Alhamdulillah syukur sebab mungkin diorang nampak saya wanita, isteri, ibu yang berkejaya, sesuai lah sempena
bersama Hari Wanita Sedunia kan. Wanita zaman sekarang ni dah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah kan. Bila you tengok founder-founder dekat luar sana, semua perempuan. Jawatan-jawatan tinggi, semua perempuan. Dulu macam orang kata, alah belajar, tak payahlah orang perempuan tak payah belajar. Belajar tinggi macam mana pun masuk ke cokok dapur. Tapi tengoklah cokok dapur macam mana. Cantik cokok dapur kita kan. Air besar gitu kan. Ada pepatah yang tak boleh pakai kan. Cantik. Kita lock. Bak kata Cik Ta, kadang-kadang benda ni semua bergantung pada rezeki juga. Kalau kita beria-ria, tapi kalau bukan rezeki kita pun tak guna juga. Kadang-kadang kita buat biasa-biasa like. Nah, itu rezeki kita. Okey, cantik. Walau macam mana, Cik Ta nombor 1. Okey, baiklah. Sebenarnya kan lepas ni, kita ada cerita yang paling panas lagi, Dek. Yang tahap rentung. Kita nak cerita juga ni pasal payment. Pasal apa 2 job sampai nak bayar RM500 dah. Kenapa tak baik buat macam tu? Okey, jadi kepada anda semua, kalau nak tahu cerita apa yang panas, jangan ke mana-mana, kita jumpa sebentar nantilah, Dek, dalam mana? Melody! Rejam? Saya tak rejam. Sebenarnya kita yang salah, saya yang salah. Abang main TikTok dah tak ada job ke? Kembali lagi dalam Melody lah, Dek. Macam biasa, mesti korang tertanya-tanya kan kenapa lah Kak Lian macam ni. Senggol-senggolan, cubit-cubitan, aku bernyanyi, kau petik gitar. Mami kemain, katanya tak lama lagi nak menamatkan zaman solonya. Yelah, solo dah 15 tahun kan Mami kan. Katanya tiba-tiba hati terbuka besar kerana seseorang yang bernama Daddy. Daddy ke? Jadi katanya, ya Allah, tak lama lagi nak makan nasi minyak. Tak sabar Kak Kepom nak tengok. Nak datang boleh tak? Jangan lupa Tuan Mami jemput Kak Kepom datang nanti masa majlis kahwin, okey? Okey, janji Okey, dalam masa yang sama juga kita nak bagi tahu ni kisah mengenai Master in the House mana ni? Lepas tu kepada anda semua, jangan lupa saksikan, katanya minggu ni merupakan minggu final Master in the House. Ni nak cakap sikitlah pasal katanya peminat-peminat BTS semua kan memang suka sangat follow The Master of The Master in the House Malaysia. Yang paling penting, istimewa 2 episod akhir yang akan ditayangkan pada Sabtu ini. Kalau korang nak tahu siapa individu yang mereka koreograf kumpulan BTS ni, inilah masanya, Dek. Jadi sekarang ni apa kata kita tengok cerita Mas Idayu dan juga kita punya cerita ni reality TV ini sekarang. Jom! Sabunda, you said you like laksa, right? We're gonna prepare you a laksa. Sabunda, what? Too spicy. Ada garam tak? Janganlah nampak sangat macam kita orang tak pandai masak. Make me look tall. Oh, sorry. One more time. Can I dance while you cooking? Wah, Mami kita Mas Idayu dah bertemu jodoh katanya. Tahniah, Mami. Ceritalah sikit bila langsungnya, siapa orangnya. Mami, sebagai orang yang senior dalam industri, apa pendapat Mami macam sekarang ni pelakon-pelakon baru, orang-orang baru dibayar lebih mahal daripada pelakon-pelakon yang lebih berpengalaman? Mami sebenarnya memang mengharapkan daripada komen-komen artis ataupun aktor ataupun aktris senior dari segi berlakon lah ataupun nyanyian sekalipun, memang seboleh-bolehnya berilah mereka satu penghormatan sebagai artis lama. Mami rasa memang layak diberikan bayaran yang besar setimpal dengan apa yang dilakukan selama dia dalam industri. Tu orang cakap dalam bidang nyanyian, dalam kehidupan peribadi katanya ada mengenali seseorang. Betul ke? Takut adik. Takut. Dia bukan mengenali je, dia dah terbuka. Mami dah terbuka pintu hati. Mami cakap ikhlas ya. Mami dah terbuka pintu hati setelah 15 tahun Mami sendiri. Mami tak ada siapa-siapa dalam hidup Mami. Tapi yang kali ini Mami boleh terima, Mami pun tak tahu. Mungkin ini adalah jawapan dari doa-doa Mami. Orangnya insya-Allah kita akan bagi tahu. Masa kita declare tu kita akan bagi tahu secepatnya insya-Allah. Adakah dalam tahun ni Mami akan ke fasa seterusnya? Ya, insya-Allah tahun ni.
semua kat Kepum doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar Mami. Ya Allah, happynya rasa sebab kita nampak bila kita tengok muka Mami tadi kemarin macam ni maknanya seronok sangatlah tu. Tak bersikit lagi Mami. Okey, cantik. Dan sekarang ni kita nak ubah pula cerita ni pasal Ikram Dinsley. Ni bukan cerita pasal cekik. Bukan. Ini pasal tiba-tiba sekarang ni rezeki Ikram dah mula lebat, dek. Dah mula dapat banyak tawaran lakonan. Tapi sekarang ni nak tanya, Ikram ni, dia nak kita ni panggil dia dengan nama apa? Kemarin tiru Kak Lina Pompom, banyak nama. Nama Kak Lina 500 nama, dia pun nak 500. Yelah dulu, dia nak orang kenal dia, of course, dengan Ikram Dinsley. Lepas tu, Prince Chicky Dinsley. Prince ke masalahnya? Dan baru-baru ni Kak Lina dengar, dia nak tukar nama Ikram Dinslicious. Yang tidak sekarang ni. Tak apa, nanti dia akan bagi tahu. Kita kena tengok video dan seterusnya, kita nak cerita pasal ni. Saharul Rizwan. Dah semakin meriah sekarang ni. Alhamdulillah. Dia pun dah dapat berhijrah kan. Tapi katanya ada. Kita nak tanya ni, ada tak syarat yang Saharul tetapkan selepas dah berhijrah ni? Yelah kadang-kadang bila artis sudah berhijrah, dia akan meletakkan garis panduan di mana itu tak boleh. Jadi kita kenalah menghormati permintaan beliau. Jadi sekarang ni, jom kita tengok video pasal Ikram Dinsley dan juga Saharul Rizwan. Jom kita tengok. Baiklah, cerita seterusnya mengenai pelakon kontroversi Ikram Dinsley yang kabarnya sudah muncul semula ke bidang lakonan. Tapi apa pula watak kali ini? Ikram Dinsley atau Prince Chicky Dinsley? Jawab Ikram Dinsley. Takutlah ni siapa sebenarnya. Kali pandang macam Ikram tapi macam orang lain pula. Awak nak yang mana satu? You tengah in karakter ke tengah okey ke tengah tak okey? Takut I kena rejam nanti. Pilihan pada awak. Rejam? Saya tak rejam. Saya cuma menggunakan jari neraka untuk menerkam jiwa anda. Ini watak apa ni? Ya, perkenalkan diri saya sebagai Prince Chicky Dinsley. Ciki-ciki bum-bum, cumi-cumi-cium sikit. Kalau kita tengok perkembangan seni kan, ini sepertinya sudah mati. Mana mati? Sebab bagi saya rasa mentor saya bukan mati. Mentor saya itu, Ikram Dinsley itu, dia bertapakan diri untuk mengasingkan diri daripada dunia-dunia yang membuatkan rasa hilang jati diri itu. Jadi apa yang boleh katakan kat sini, hormatilah pendirian Ikram Dinsley yang dia tak nak keluarkan lagi diri dia sebab dia rasa benda itu melanggar dengan apa kepribadian selama ni yang diajar oleh mama dan papa, iaitu adab dan adat yang tinggi. Tapi hari ini kita tengok seperti kembali, seperti diberi peluang untuk bernafas semula. Mungkin apa yang boleh katakan? Okey, apa yang boleh katakan sini, alhamdulillah kami ada kembali satu lagi, Ikram Dinslicious, iaitu di mana Cious tu, CIOUS tu adalah comeback intimate only untuk sunnah, insyaAllah. Sunnah. Okey, kita tahu kan sebelum ni ada pelbagai cerita you, kita tahu you macam mana, yang macam mana sebenarnya, dan sebelum ni maruah you seperti dipijak-pijak kan. Adakah you rebel sebenarnya? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana segala kecam, hina, caci maki itu memberikan saya satu kesedaran yang sangat besar dan memberikan satu impak yang sangat besar dari segi keilmuan untuk saya mengenal sifat-sifat manusia ini. Di mana sekiranya kita nak tahu sifat-sifat Allah tu, kita kena tahu sifat-sifat manusia kerana itu semua ciptaan Allah SWT. Jadi bagi saya, apabila saya dapat deep press action dalam media sosial, Prince Chicky Dinsley memang sangat rasa macam wow, satu anugerah yang sangat besar dari Allah SWT kerana Allah berikan saya satu peperangan minda dan akal yang jiwa, yang kena ada kental, yang kena ada keberanian, yang kena ada miracle yang ajaib, yang sangat ajaib. Apa yang saya boleh kata kat sini, saya rasa bertuah kerana mama saya seorang mama yang sangat tabah, kuat, dan saya doakan supaya dia menjadi seorang bidadari dunia yang dihormati, disegani kerana dia dapat menahan apa sahaja orang kata dengan kerenah anak dia yang gila-gila ni. Mama dapat tahan, you dapat tahan tak? Alhamdulillah, saya bersyukur sebab saya tak katalah saya hebat, namun Allah pinjamkan zat-zatnya itu untuk saya lebih mencari sesuatu benda yang berkat rahmat taufik hidayat berbandingan sebelum ni hanya untuk hip hip hooray. Kali ini kita bersama dengan Saharul Rizwan. Saharul yang sebelum ini terkenal dengan watak utama dalam drama, dengannya telah berhijrah. Syukur Alhamdulillah. Tetapi apa agaknya syarat yang ditetapkan oleh Saharul selepas berhijrah ini? Mari kita dapatkan Saharul Rizwan. Sekarang ni saya busy mempersiapkan diri, yang satu ni lah untuk pergi umrah dan juga mengukuhkan lagi saya punya perniagaan, belajar-belajar buat bisnes sekarang ni. Untuk berlakon tu insya-Allah soon. Kenapa tiba-tiba berhentilah orang kata
stop kejap ke sebab tak ada tawaran ke macam mana? Ada tawaran. Cuma itulah saya tak ada tawaran pun ada juga sebenarnya kan. Macam nak cakap, saya nak belajar untuk buat bisnes lah. Sebenarnya itulah. Sebelum ni saya pernah buat bisnes tapi banyak yang tak jadi. Bila mana kita tak fokus, bila mana kita tak meletakkan sepenuh hati kita, jadi perkara-perkara itu tak jadi. So tahun ni, tahun lepas saya pernah doa, tahun 2022 ni Allah aku nak belajar untuk buat bisnes aku sendiri. Dan Allah hadirkan kan. Alhamdulillah. Kita tahu yang abang ni sekarang ni dah berhijrah, dah berubah. Apa perasaan sekarang? Ada apa-apa perubahan tak? Tidaklah berhijrah sebenarnya. Kita balik kepada siapa diri kita sebenarnya kan. Saya percaya semua orang yang melihat ni pun, semua orang, hatta orang jahat sekalipun, tak pernah ada orang jahat tapi dia nak jadi baik. Dan alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik-baik yang selalu mendoakan saya. So ada tak yang kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang cuba menjauhkan diri pada abang? Tak ada. Sebenarnya kita yang salah, saya yang salah. Macam selalu saya cakap juga, bukan kawan-kawan yang nak menjauhkan diri daripada kita, tapi saya yang saya rasa macam aku dah tahu agama sikit kot, mungkin aku macam nak belajar. So salah saya minta maaf pada kawan-kawan saya yang mungkin saya rasa saya ni menjauhkan diri. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya dah ada kenalan ustaz-ustaz. Dah ramai juga kawan-kawan saya yang datang kat saya, Rol, aku ada problem macam ni, kau boleh tak tolong advice aku? Saya tak tahu apa, saya ilmu saya cetek, saya memang tak ada apa, tapi saya akan bagi tahu seorang ustaz yang tahu tentang hukum hakam untuk diselesaikan. Jadi saya hanya perantaraan sajalah kan, insya-Allah. So lepas ni tawar-tawaran job berlakon, abang akan lebih memilih ke? Contohnya ada scene-scene pegang tangan, abang akan tolak ke macam mana? Saya daripada tahun lama dah, 2000 berapa lah, daripada awal-awal dulu pun saya memang berlakon. Untuk berlakon saya tak pegang tangan, tak peluk, tak apa semua kan. Itu salah satu prinsip saya. Sekarang ni saya tidak mahu berlakon berdasarkan prinsip saya. Saya cuba-cuba nak berlakon untuk mengikut prinsip syariah yang sebenar kan. Seandainya perkara tu boleh, insya-Allah saya akan kembali kan. Saya pun tak kuat juga. Salah saya yang tak kuat untuk berada dalam industri ni. InsyaAllah satu masa nanti bila saya dah kuat, saya akan datang. InsyaAllah. Tapi kalau you popular tapi tak ada bakat pun tak guna. Tapi kalau nak pakai ikut flow followers, you akan dapat apa yang you dapat. Apa seniman boleh buat? Kan tengok atas bawah tu kenapa? Selepas kejayaan bergelar juara di Anugerah Juara Lagu 36 menerusi lagu Pelukan Angkasa bersama SOG, Sheila Amzah masih tidak percaya selepas 20 tahun bergelar seorang penyanyi. Malah, nama Sheila Amzah kembali menjadi bualan selepas kejayaan itu. Sekali lagi tahniah Sheila Amzah dan juga sekumpulan orang gila dan juga komposer, penulis lirik bagi lagu Pelukan Angkasa. Masih terasa tak sampai sekarang? Terasa. Selagi suara ni masih macam ni, suara dah garau macam Farah Fauzana ni, selagi tu terasa. Sebab dia penangan daripada malam AJL tu. Anak dengar tak lagu tu? Dia dengar. Memang asyik pasang kat rumah. Saja bagi Seth, Seth, yesterday mommy was there kan. So dia macam tengok mak dia marah, dia berkemas. Tiba-tiba dia berkemas mainan dia. Lagu tu buat dia berkemas. Oh, ada baiknya. Persembahan final AJL tu yang menyebabkan dia berkemas. Music video tak? Yang AJL punya. Okey, bagus-bagus. Apa yang saya boleh katakan, dia terlebih daripada layak untuk diangkat, terlebih daripada layak untuk dimahkotakan. Adakah itu yang you impikan daripada dulu? Banyak je orang cakap yang, oh, tak apalah, you already made it big kat luar. Sebenarnya, memang kat luar tu bagi saya kepuasan yang different. Tapi bila kita diangkat dalam negara sendiri, perasaan tu lain. Sebab ni tanah air kita. Bila kita menang kat tempat sendiri tu, dia rasa macam, alhamdulillah, saya rasa macam penat lelah saya 22 tahun baru saya dapat merasa kemenangan kat AJL. Sebab daripada kecil tau, kita memang peminat AJL daripada tahun 95 sebab abah masuk AJL, dapat menang kat tempat yang sama pula kat PWTC. Dia punya kenangan tu, saya sampai tipu Pak Gad kat luar tu. Saya cakap saya 7 tahun pada 5 tahun sebab dia 7 tahun boleh masuk. Tapi sebab saya tinggi 7 tahun lah macam tu. Tapi dapat juga, lepas tu menang kat PWTC juga. Luar biasa perasaan tu. Kalau kita tengok kepada track record Sheila Amzah, sejarah you dalam kejayaan seni hiburan, semuanya dah tapau habis lah. Daripada solo, trio, duet, kan? Kali ni dengan band pula. From the very beginning, bila saya ada kolaborasi bersama dengan SOG, kita memang dah ada persediaan. Lagu ni jadi tak jadi, yang penting kita puas. Bila kita dapat pencalonan muzik tu lagi kita macam, ini lain ni. Fans semua pun very supportive. Ya Allah, Masya Allah. Diorang supportive yang tahap gaban. Kita orang lebih excited kepada vibe dan energy yang kita orang boleh persembahkan atas stage tu. Kita orang langsung tak fikir pasal kemenangan ke apa. Kita just nak bagi kita orang punya all out. Kita orang nak kalahkan performance kita orang yang before this. Tak kira menang ke kalah, yang paling penting adalah impactful performance. Satu persembahan yang padu teruk lah kata orang. Komen-komen yang positif ada, komen-komen yang sumbang pun banyak. Kata orang padu teruk jugalah. You terkilan ke? Saya dah kecimpung dalam bidang ni dah 22 tahun. Even though umur saya tahun ni 32 tahun, I'm
basically a veteran. Kalau di saat ini saya masih belum mempelajari selok-belok macam mana untuk mengendalikan situasi PL manusia. What's the whole point of living kan? Saya dah cukup matang. Dulu bila kita muda, hati kita muda, kita punya amarah kita tu semua lain. Especially bila saya dah jadi ibu, saya rasa lebih tenang. Walaupun orang kata bila ada toddler ni dia jadi chaotic sikit kan. Tapi sebenarnya it's the complete opposite. Saya telah mengajar saya erti kesabaran yang tahap maksimal sekali. Benda tu memang menguji saya as a human being. Dulu semasa saya muda, saya suka, tak tahulah, kita ni kadang-kadang suka nak nampak something yang negatif dulu sebelum positif. Now, walaupun ada seorang je yang cakap benda positif bagi satu positif impact pada saya akan fokus 100% kat positif saja. Yang negatif tu memang saya abaikan. Saya yakin bila kita layan yang negatif, dia akan bawa negatif outcome. Bukan saja negatif untuk saya, negatif untuk orang yang cakap tu juga. Sebab kita dah adakan ruang ni untuk dia pun berdosa sekali. Macam tu. Bila tadi you mengatakan, okeylah Sheila dulu mentah, mudah melatah, cepat emosi dan sebagainya. Semua tindakan you, keputusan you adalah berdasarkan emosi ketika itu. Sheila pun tahu pentingnya hubungan baik antara wartawan dan juga Sheila Hamzah. Bila you telah mengambil keputusan yang begitu drastik, yang telah memecah belahkan hubungan antara you dan juga wartawan, ada terfikir balik tak kenangan tu? Kalau you boleh kembalikan waktu itu, apa yang you akan buat? Panas. Apakah jawapan Sheila Hamzah? Saksikan laporan penuh Melodi minggu hadapan. Sehubungan dengan penularan COVID-19, rakan artis yang merupakan ahli dari JITAS menyumbangkan beberapa wang tunai dan barang kemas bagi membantu rakan industri yang terjejas ekonominya. Pada majlis itu juga, Melodi sempat mendapatkan pelakon Anne Abdullah. Dengar-dengarnya dengan populariti mampu mengalahkan pakat. Betul ke? JITAS bekerjasama dengan Land Muani menjadi dealer emas. Kita adalah usahawan selebriti. Tapi dalam JITAS ni kita ada banyak peluang yang kita bagi pada artis. JITAS ni kita membantu artis berniaga. Bila you tak ada job, tak ada kerja, you jadi usahawan. You duduk dalam JITAS ni, kita ajar you berniaga, cari duit lebih. Bila kita dapat jumpa Wan, Land Muani, dan kita now jual emas pula. JITAS ni punya CRR, daripada duit-duit yang kita dapat tu, kita sumbangkan kepada mereka yang susah. Dalam ahli JITAS sahaja. Perkembangan terbaru Kak Anne? Ada a few lah. Memang Alhamdulillah, selepas PKP ni jadual tu agak padat. Kak Anne tengah buat cerita 7 hari mencintaiku. So, kena tunggu 7 hari mencintaiku 3 Saya tahu juga Kak Anne dalam benda industri kan, ada certain rakan-rakan artis yang veteran, ada orang takut nak approach sebab takut harga dia dah tinggi kan. Apa pandangan Kak Anne tentang benda tu? Sebenarnya industri kita ni, dan kena tengoklah pengalaman dia dalam industri tu berapa lama. Kalau saya tengok sekarang artis-artis baru, harga mereka berdontor-dontor mahal. Saya rasa benda ni tidak adil. Mereka kena duduk dan sit down balik fikir. Artis-artis veteran ni, mereka punya jasa ni lagi lama tau. Jadi kalau boleh, janganlah artis yang dah senior tu you all pinggirkan. Artis senior ni sepatutnya dapat harga lebih mahal daripada artis baru. Dulu orang label based on bakat, tapi ada juga orang sekarang label based on followers. Kita punya dunia kita ni more to marketing. You popular tak apa, tapi kalau you popular tapi tak ada bakat pun tak guna. Popular adalah satu platform sebagai selebriti. Kalau you jadi popular, you kena ada dua. Kalau you ada bakat popular, you meletup lah. Itu dia luahan daripada Kak Anne Abdullah, di mana betul lah, kenalah respect, bagi respect orang kata kepada artis-artis lama. Kalau tak ada yang lama, takkan ada yang baru. Jadi bila kita cerita pasal payment ni, kena macam itulah. Janganlah disebabkan dia artis lama kena bayar kurang. Sepatutnya yang lagi lama lagilah kena banyak dibayarnya. Ni artis baru, berlakon tak seberapa, payment berdentum. Tak bolehlah macam tu yang. Okey, baiklah, sekarang ni Kak Lina nak baca pula promo terbaru lakonan Fikri, iaitu popular dan bakat harus seiring katanya. Okeylah, dengar kata cerita Fikri Ibrahim ni dah jumpa kekasih hati ketika bercuti dekat Pulau Langkawi. Kemain Fikri tiba-tiba dah ada girlfriend sekarang. Tak baik tak bagi tahu Kak Lina. Tapi yang penting sebenarnya Fikri ni jumpa kekasih hati tu dekat dalam drama terbaru dia. Katanya heroin dia Rita Nadira. Tajuk dia punya drama ni Kerana Dia Suka, yang mana cerita ini di slot Lestari setiap hari Rabu hingga Sabtu jam 9 malam hanya di TV3. Amboi Fikri, bukan main sekarang dah ada heroin baru. Okey, selepas tu pula kita nak cerita ni pasal ada orang mengata ni ada seorang penyanyi ni dia berkahwin secara rahsia. Tak
tak baik tak bagi tahu tau. Kenapa nak berahsia benda yang baik kena share yang untuk mengelakkan fitnah. Jadi sekarang ni jom kita dengar kata daripada Syafiq Farhain ni Netizen Malaysia semua semakin hangat memperkatakan mengenai status perkahwinan Syafiq Farhain dek. Jadi sekarang yang itu kita simpan dulu sebab kita nak bercerita pasal Zack Zaidi. Jadi sekarang ni apa kata? Jom kita tengok video ini sekarang. Kerana dikecewakan, Wardina membawa diri. Kerana terpikat, Idham cuba mengenali Wardina. 3 kali kita jumpa. Saya Idham. Saya Wardina. Awak dah bertunang berapa lama? Setahun. Family yang pilih. Awak suka? Kerana konflik, mereka perlu berusaha agar cinta mereka kekal bersama. Kalau Ida tak suka I, cakaplah. Tante Ida ada orang lain kat kampung tu. Kerana dia suka, Rabu hingga Sabtu 9 malam, terbaru di Lestari TV3. Ini seorang lagi artis yang sering terpalit dengan isu-isu panas. Siapa lagi kalau bukan Presiden Seniman Zack Zaidi. Katanya dia mempunyai cara tersendiri untuk membantu rakan-rakan artis. Melalui TikTok mungkin? Macam mana tu Zack? Cerita sikit. Kalau kita tengok sekarang abang banyak buat video dekat TikTok Abang tak ada job ke apa? Banyak menari-nari macam tu je. Sebenarnya orang salah faham. Salah satu adalah tugas saya sebagai presiden untuk nak explore peluang baru untuk ahli-ahli seniman. Bila mana kalau kita tahu dalam keadaan PKP, kebanyakan ahli-ahli seniman atau artis tanya kepada seniman, apa cara untuk kita nak bekerja balik dalam keadaan PKP tu. Jadi salah satu solusinya adalah TikTok. TikTok ni dia orang boleh berhibur, dia boleh menyanyi, dia boleh berlawak, dia boleh berlakon dan sebagainya. Sebab sekarang ni kita dalam dunia baru. Maknanya kalau nak buat bengkel lakonan, kita boleh buat secara maya, boleh pakai Zoom, Webex, even nyanyian, bengkel nyanyian dan sebagainya. Jadi apa salahnya kita explore peluang baru dalam TikTok ni? Sebab bagi abang TikTok ni dia adalah pengeluar dan pembangunan konten yang banyak. Bagi abang kena explore dulu untuk bantu ahli-ahli abang untuk melahirkan banyak konten kerana diorang ni dalam industri. Dalam masa yang sama, mereka dapat follower, peminat lebih dekat dengan dia dan mereka dapat pendapatan yang baru. Jadi inilah sebenarnya salah satu cara solusi bagaimana seniman mencari peluang baru untuk membantu ahli-ahli kita untuk mendapatkan peluang dan pendapatan baru untuk mereka melalui digital atau apps tertentu seperti TikTok ni. Jadi inilah yang sebenarnya orang kata abang main TikTok dah tak ada job ke. Pasal TikTok lah abang dapat job drama-drama tu. Sebab abang buat konten-konten yang mungkin 15 second dan sebagainya menarik minat producer atau director untuk menarik abang berlakon dalam drama mereka atau filem mereka. Ini juga salah satu cara marketing artis-artis untuk lebih berkembang dalam industri seni menggunakan TikTok mempromosikan diri mereka dan mendapat peluang yang lebih besar secara komersial. Abang tak takut ke kalau orang kata tak rasa kelakar ke bagi cadangan main TikTok untuk bantu anak seni? Abang ni seorang pelakon. Abang bukannya berlakon dalam cerita serius je. Abang pun pernah berlakon dalam cerita kelakar, cerita lucu. Dan dalam TikTok tu sampai sekarang diorang nyanyi lagu Happy Birthday to You. Happy Birthday to You tu adalah watak abang, watak kelakar, lidah pendek dalam Gila-Gila Pengantin Remaja. Dah 20 tahun cerita tu sampai sekarang orang masih ingat. Maknanya kalau kita nak buat kelakar komedi, itu tugas pelakon, itu tugas artis. Dia kena varietykan diri dia, bukannya kena serius dan sebagainya. Kalau interview ni abang kena serius lah sebab abang pakai baju Persatuan. Takkan dalam baju Persatuan apa nak buat lawak. Diorang ni nak mengentam ni sebenarnya diorang dah tak ada kerja dah. Tapi dia tak tahu objektif kita salah satunya nak mencari peluang untuk menambahkan peluang pekerjaan kepada artis tersebut. Sekiranya berlaku lagi PKP. Kalau tidak artis tanya kita, apa seniman boleh buat? Seniman pun duduk dalam PKP, duduk dalam rumah nak buat macam mana? Jadi solusinya korang bolehlah buka TikTok. Buatlah bengkel lakonan ke, kau berlakon bersama kau punya peminat ke, kau menyanyi bersama-sama ke. Tapi kenapa abang pilih TikTok? Sebab TikTok bila kita buat konten, kita berhibur secara live dan sebagainya, kita dapat pendapatan. Itunya bezanya dengan media-media sosial yang lain. Jadi nak belajar TikTok ke ataupun media sosial lain, boleh cari abang, kita boleh DM, kita boleh live. Jadi abang akan share ilmu-ilmu yang apa yang abang ada untuk bantu korang untuk naikkan follower. Jangan tercedok. Tagline. Itu dia cadangan daripada Zack Zaidi. Dia cadang kita ni artis kena main TikTok untuk jana pendapatan. Sebenarnya bukan saja main TikTok. Kadang-kadang kita ni untuk berniaga pun boleh menjana pendapatan. Perniagaan ni macam-macam perniagaan boleh buat, dek. Asalkan semua tu boleh mendatangkan duit daripada kita duduk diam saja dekat rumah. Okey, yang cerita pasal Syafiq Farhain tu tetap kita akan tayangkan, tapi bukan minggu ni. Minggu depan, dek. Minggu ni cuma kisah-kisah kita nak cerita lepas ni. Cerita pasal Kak Shani, pasal dapat 2 job RM500. Tak bolehlah buat macam tu. Dan bukan tu saja, kita juga ada macam-macam lagi cerita Syiha Zikir. Ingat tak sebelum ni Syiha Zikir cakap ada artis suruh dia cerminkan muka dia. Lepas tu kali ni pula ada lagi cerita.
Nak tahu apakah? Jangan ke mana-mana, dek. Jom kita rehat dulu sebab lepas ni ada cerita panas melegak merentung. Kita jumpa sebentar nanti dalam Melodi. Jangan tertidur. Demi pengalaman dan demi apa yang saya telah buat, saya rasa saya patut dibayar berpatutanlah. Shiha terus di-cut off secara tiba-tiba. Ya, kembali lagi dalam Melodi. Okey, cantik. Jom, yang ini Kak Lina nak serius sikit. Tak baik. Kenapa kita mesti buat benda ni dekat artis-artis lama? 2 job RM500 dah. Kenapa? Tak baik buat macam tu. Yang sebenarnya ada bajet. Bajet tu pergi mana? Pergi dekat mana? Artis baru. Tak ada masalah untuk bagi bajet dekat artis baru. Tak ada masalah. Boleh bagi banyak. Tapi janganlah sampai artis senior bagi RM500 untuk 2 job. Dah kenapa? Alah, sedihlah macam ni. Kak Lina tak suka macam ni. Sebab kita kena menghormati orang-orang lama ni, dek. Jadi sekarang ni, jom kita dengar sendiri daripada mulut Kak Shani sendiri. Apa cerita Kak Shani? Silakan. Cerita. Lama kita tidak mendengar pasal pelakon Shani yang mendirikan rumah tangga kali ketiga tahun lalu. Nampaknya Shani kembali mewarnai industri hiburan tetapi macam ada cerita panas je. Apa cerita tu Shani? Hari tu, time PKP, katanya Kak Shani ada satu production tawar Kak Shani 500 je. Masa tu Kak Shani terkejut lah sebab PM tu telefon. Dia cakap, Kak Shani free tak untuk buat 2 episod? Saya kata, okey, boleh. Tapi berapa bajet dia? Apa semua? Dia kata, kita ada 500. And I'm like, 500 untuk 1 episod? Oh tak, 500 untuk semua. And I'm like, berapa hari Saya macam, tak apalah macam ni lah. Kalau kata 500, so tak apa korang panggil orang lain je lah. Dia kata, tak apa, ada je yang orang lain nak. So dah lah kau offer aku sikit. Lepas tu kau cakap macam tu. I'm like, okay. Bagi saya bukanlah nak kata saya ni pelakon yang hebat. Tak ada. Tapi saya rasa demi pengalaman dan demi apa yang saya telah buat, saya rasa saya patut dibayar berpatutanlah dengan saya punya pengalaman kan. Bagi kat sini tak apalah. Kalau kata orang rasa ada pelakon lain yang boleh buat, go ahead. Bukanlah kata saya nak demand harga yang tinggi, tapi biarlah berpatutan. Pendapat Kak Shani macam, Kak Shani pelakon veteran tapi bayar murah. Pelakon yang orang kata suam-suam kuku je tapi dibayar beribu-ribu. Apa pendapat Kak Shani? Saya kena menerima hakikat yang saya berlakon pada zaman yang tak ada Instagram, tak ada Facebook, segala social media ni semua tak ada. Saya kena menerima hakikat yang okey, sekarang ni apa yang stesen nak adalah mereka-mereka yang berfollowers tinggi. Bagi Kak Shani, kalau kata diorang nak panggil mengikut bakat, carilah mengikut yang kesesuaian bakat ataupun kesesuaian cerita. Tapi kalau nak panggil ikut flow followers, you akan dapat apa yang you dapat. Kalau you panggil orang yang song-song kuku ke apa semua, you akan dapat orang-orang song-song kuku. Kalau you panggil orang yang memang dah 31 tahun dalam industri, you dapatlah bakat yang 31 tahun tu. Macam tu. Alah, kesian Kak Shani. Siapa yang buat Kak Shani macam tu? Tapi itulah, kadang-kadang janganlah buat macam tu. Kita kena memperhebatkan artis-artis lama ini, beri bayaran yang setimpal. Janganlah sikit-sikit cakap, ini je bajet kita, dek. Sebab tak ada bajet kita dah burst. Kalau macam tu, janganlah buat drama. Cantik! Okey, sekarang ni Kak Lina nak cerita pula pasal si cantik Shiha Zikir yang tak habis-habis, terpalit dengan kontroversi yang macam-macam. Tapi sebelum tu, tanya diucapkan AJL hari tu bukan main. Dia punya persembahan daripada atas turun ke bawah, terbang sana, terbang sini. Performance jangan cakap lah, suara jangan cakap lah. Memang nombor 1 lah, dek. Tapi itulah, dalam tengah sibuk-sibuk buat persiapan AJL, buat yang terbaik masa show live AJL, keluar pula cerita katanya show tu macam mendatangkan syirik lah, macam satu persembahan yang tak baik lah, yang tak patut dicontohi lah, yang tak patut dipaparkan kat TV lah, apalah. Alamak, janganlah macam tu. Kadang-kadang benda ni adalah orang kata jawapan daripada artis tu sendiri. Itu sebabnya hari ni kita akan memaparkan video ni, penjelasan daripada Shiha Zikir tentang dia punya persembahan di AJL tu. Tapi dalam masa yang sama ni, kalau sebelum ni kan Kak Lina dengar pasal si Shiha ni, dia kata ada artis tu suruh dia cerminkan muka dia dulu. Itu melodi yang sebelum-sebelum ni. Tapi melodi kali ni katanya dia macam kecil hati dengan seseorang artis tu. Katanya sebelum ni kawan rapat. Lepas tu tiba-tiba artis tu macam tak nak
tak nak layan dia, jeling-jeling ke dia. Dah kenapa macam tu? Ni Kak Lina nak nasihat sikit dekat Syiha. Syiha, kalau benda-benda macam tu, jangan kisah, jangan layan. Setakat jeling-jeling semua, tak apa. Tak ada masalah tu semua, tak penting, dek. Yang paling penting, kekalkan persembahan yang baik. Itu nombor 1. Okey, sekarang ni jom kita tengok video daripada Syiha Zikir. Sekarang video please. Memesongkan akidah, syirik dan menyesatkan. Itu antara komen yang dilemparkan terhadap Syiha Zikir selepas persembahan yang berkonsepkan ala teater yang dilakukannya pada malam AJL ke-36 minggu lalu. Persoalannya, benarkah Syiha punya agenda tersendiri atau ia hanya perkara yang direka-reka untuk mencipta kontroversi? Syiha Zikir, sila jawab. Kalau orang betul-betul perhatikan kita orang punya persembahan, sebenarnya Syiha tak nak menyanyi dan menari semata-mata, tapi kita orang selitkan persembahan daripada segi lakonan juga. Semuanya ada watak. Daripada tarian sendiri pun ada maksud dia, ada seni dia, di mana kalau orang tengok di perakhiran je tu, Syiha tetap tak berjaya pun dapatkan okey. Actually pada malam AJL tu banyak memberi pengajaran untuk Syiha sendiri, di mana mungkin apa yang kita orang ketengahkan ni memang tak sesuai untuk di Malaysia. Mungkin orang tak boleh dapat faham sebab segelintir netizen ni kebanyakannya diorang hanya tengok pada dasar ataupun luaran. Cuma Syiha respect lah, ramai antara netizen kita ni memang sangat rajin ya, Google dan orang kata apa ada tangga semua tu. Tangga tu sebenarnya sebab Syiha nak terbang. Memang keinginan Syiha nak terbang, so mestilah kena ada anak tangga yang tempat yang tinggi untuk Syiha terbang. Aha, sabar. Bukan itu sahaja, Syiha turut terpalit kontroversi kononnya dia ada terasa hati dengan seseorang yang pernah rapat dengan dirinya. Ish. Siapa pula tu Syiha? Ya Tuhanku, macam mana boleh tu sampai berita ini? Saya tak adalah nak mention rakan artis ke apa ke, tapi antara kenalan saya lah, di mana Syiha rasa sangat happy dengan kawan-kawan Syiha yang dah pun berhijrah. Sekarang Alhamdulillah Syiha pun bersyukur sangat bila rakan-rakan yang terdekat dah jadi lebih better. Tapi Syiha agak pelik dengan perubahan yang sangat baik, tapi Syiha terus di cut off secara tiba-tiba tanpa tahu apa sebabnya, sampai menyebabkan saya terfikir kenapa. Bila saya kontak tanya pun tak nak bagi tahu kenapa. Bagi saya, kalau kita jadi orang yang lebih better, alangkah baiknya kalau kita baik dan juga rapat dengan semua orang supaya apa yang kita nak cuba sampaikan ke arah yang kebaikan akan lebih mudah sampai apa niat kita tu. Tapi kalau semakin menjauhkan diri dengan mungkin bermazam muka, dia tak nak bertegur siapa, bila saya tegur pun dah tak nak bercakap ke apa. Dan bukan saya seorang je yang hadap, tapi di kalangan sahabat-sahabat saya yang lain juga mempunyai masalah yang sama, buatkan kita rasa macam kenapa apa yang kita buat. Macam diri saya sekarang pun, mungkin yang tengah menonton sekarang, kita cuba untuk jadi better person setiap hari. Maknanya kita jangan bermasam muka, jangan tiba-tiba nak menaik muka tanpa sebab. Kalau ya pun kita ada bermasalah, apalah salahnya kita terus berterus terang daripada kita nak hidekan benda tu buatkan orang tertanya-tanya kenapa. Sedangkan orang dah bertanya tapi tak ada respon, tak ada apa-apa. Saya dah jadi macam mana tahu, macam okey, macam ni perasaannya. Kalau if one day aku dah change jadi better person, aku tak boleh buat kat orang lain yang mungkin belum ada rezeki dia untuk menjadi seperti mana kita jadi, supaya mereka tak rasa mereka dijauhkan. Sebelum ni Syiha dia tak cuba bersemuka dengan individu tersebut untuk memperjelaskan keadaan, mungkin ada tersalah anggap ke dia berkecil hati dengan Syiha? Saya cuba melalui media sosial dululah, macam WhatsApp, DM. WhatsApp pun dia tak ni, kenapa? Sebab kita bila berkawan yang close ni, kita dah kenal lah macam mana orang tu. So kita try pula contact dekat DM, kat IG, tapi still tak dapat jawapan. Macam Syiha seorang yang happy go lucky, I take it easy. Cuma Syiha tak suka kalau ada anything yang melibatkan atau berunsurkan fitnah. Benda tu Syiha nak make it clear. Sebab kalau saya salah, saya mengaku salah. Kalau you betul, you cakap you betul, dan kita bagi benda tu jadi jernih balik macam dulu. Sebab macam sia-sia kalau you waste your energy tu untuk benda-benda yang tak betul pun. Tolonglah guys, kalau korang rasa tak senang hati dengan orang lain, tolonglah jangan sampai tahap korang try to create satu berita yang tak betul. Bagi saya, orang yang macam tu ada masalah jiwa. Oh, panasnya Syiha. Mula-mula Kak Lina ingatkan Syiha mengata Kak Lina
Tapi rupanya tidak. Sebab Syiha tak WhatsApp Kak Lina tanya apa masalah. Maknanya bukan Kak Lina lah, dek. Jadi kepada anda semua, kalau ada masalah macam tu ke, macam rasa macam tak puas hati ke apa ke, lebih baik bersemuka, bawa berbincang daripada senyap. Kalau senyap, tak ada siapa yang tahu. Tak baik buat Syiha Zikir rasa nervous macam tu. Jadi macam mana sekarang Kak Lina nak tanya? Okey ke tidak kita punya story minggu ini? Panas ke tak? Hebat ke tidak? Kalau nak tahu cerita-cerita panas, cerita-cerita hebat, minggu depan kita ada cerita lagi panas. Lagi satu Kak Lina nak bagi tahu kepada anda semua, kekalkan bersama Melody sampai bila-bila. Yang paling penting kita nak bagi dekat sini, tingkatkan prestasi dek, kurangkan kontroversi. Yang paling penting berdiri di kaki sendiri. Terima kasih dan minta maaf jika ada salah silap. Minta maaf. Assalamualaikum. Jangan lupa saksikan Melody minggu depan. Minggu depan. Bye-bye.